warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Ain binti Rahmat dari Unit Pendidikan Islam 1. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk langkah-langkah mengatasi isu keruntuhan akhlak, iaitu konten. Okey. Dalam pembentangan ini terdapat peranan-peranan pelbagai pihak. Ada 4, antaranya ialah ibu bapa, sekolah, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, dan yang terakhir sikap masyarakat. Kita pergi kepada pendahuluan isu keruntuhan akhlak, iaitu konten. Menurut Rasidah binti Omar 2005 dan Azizi dan yang lain, ponteng sekolah boleh ditarikkan sebagai ketidakhadiran pelajar ke sekolah tanpa sebarang alasan yang munasabah. Gejala ponteng sekolah selalunya dikaitkan dengan masalah disiplin. Maksudnya kat sini, mana-mana pelajar ataupun murid yang tidak hadir ke sekolah tanpa memberikan alasan atau memberikan alasan yang tidak munasabah. Seperti contohnya macam alasan yang tak diterima. Gejala ponteng ini juga termasuk dalam masalah disiplin. Kan banyak masalah disiplin kan, antaranya masalah ponteng, vandalisme, buli. Seterusnya, Kamus Dewan 2000 menyatakan disiplin membawa pengertian latihan pemikiran dan kelakuan supaya ahli masyarakat atau individu boleh mengawal diri peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk melatih seseorang berkelakuan baik. Di sini maksudnya disiplin tu membawa maksud untuk mendidik kita menjadi manusia yang berakhlak baik, berkelakuan baik melalui peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Disebabkan itulah kita ni kena ikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, tak kira lah di mana-mana sahaja, sama ada di sekolah, di tempat awam ataupun di institut pendidikan guru ni ke, ataupun di mana-mana lah. Mesti ada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Oleh itu, kita mestilah ikut peraturan-peraturan tu agar keadaan-keadaan di sekeliling itu terkawal. Seterusnya ialah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara kesempurnaan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, iaitu tidak berfaedah baginya. Hadis riwayat Tirmizi nombor 2318. Di sini bermaksud Rasulullah menyatakan bahawa antara ciri-ciri kesempurnaan Islam adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tak berkaitan dengannya, maksudnya yang tak berfaedah, atau lebih spesifiknya perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang lawa. Maksudnya kita hendaklah meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia itu, kerana itu merupakan antara ciri-ciri kesempurnaan Islam seseorang. Contoh perkara-perkara yang sia-sia itu lah seperti ponteng, seperti melepak, seperti vandalisme, apa-apa perkara yang mendatangkan keburukan serta mudarat kepada diri, kepada ataupun orang lain juga. Seterusnya, kita pergi kepada peranan yang pertama, iaitu peranan ibu bapa. Yang pertama ialah memberi perhatian kepada anak, sama ada dalam soal memberi kasih sayang atau perhatian terhadap pelajaran mereka. Di sini membawa maksud ibu bapa ni perlulah memberi kasih sayang atau perhatian terhadap anak-anak mereka. Tak kisahlah daripada segi diri mereka, daripada segi pelajaran mereka, akhlak mereka, sikap mereka ataupun emosi mereka. Sebabnya kan, kasih sayang ni adalah kasih sayang dalam diri seorang ni yang first kali dia dapat mestilah daripada ibu bapa dia. Sebab ibu bapa dia lah yang mendidik dia daripada kecil lagi. Selain itu, perhatian terhadap pelajaran. Ibu bapa ni mestilah memberi perhatian terhadap pelajaran anak-anak ni. Sama ada, tak kisahlah sama ada pelajaran anak tu baik ataupun tidak, tapi ibu bapa lah yang perlu
mengambil kisah dan mengambil berat terhadap pelajaran mereka ni. Okay, dari aspek kasih sayang tu pula, kenapa ibu bapa kena bagi kasih sayang yang cukup supaya anak-anak ni diorang tak rasa yang diorang ni kurang kasih sayang. Sebabnya kan zaman sekarang ni, kalau anak-anak kurang kasih sayang daripada rumah mereka, rumah pertama mereka, iaitu ibu bapa lah kan, nanti diorang ni akan mula rasa macam kosong, akan mula rasa seorang-seorang, dan mereka akan buat benda-benda yang tak sepatutnya. Contohnya pergi melepak waktu sekolah, itu dah dikira ponteng. Ataupun bergaul dengan orang-orang yang tak sepatutnya, ataupun mengambil barang-barang yang terlarang, contohnya dadah ke apa. Sebab diorang ni tak dapat kasih sayang yang secukupnya daripada rumah, jadi diorang akan cari sendiri dekat luar sana. Okey, seterusnya ialah ibu bapa perlulah memainkan peranan bermula daripada akar umbi bagi mencegah anak-anak mereka daripada ponteng sekolah. Okey, contohnya sebab itulah ibu bapa ni kena memberi perhatian dan kena awasi anak-anak ni daripada awal lagi. Kiranya contohlah macam ada seorang keluarga ni ada anak. Okay, Ali ni waktu dia sekolah rendah lagi dah ada kes dia ponteng. Okey, daripada situ ibu bapa ni kena cegah daripada awal. Jangan biarkan dia macam baru dua kali jangan macam tu. Dengar je anak tu ada masalah, kita kena cegah daripada awal supaya masalah tu tak berlarutan hingga mereka besar. Okay, seterusnya ibu bapa hendaklah memerhatikan gerak-geri mereka dengan siapa anak mereka berkawan, kerap menghubungi pihak sekolah serta memeriksa beg sekolah anak mereka sebagai bukti sama ada anak-anak mereka ni menghadiri sekolah ataupun tidak. Okay, ibu bapa ni mestilah pantau kan dengan siapa anak-anak diorang ni kawan. Mestilah tak nak anak-anak diorang ni kawan dengan orang-orang yang salah. Okay, seterusnya menghubungi pihak sekolah untuk Okay, sekiranya macam kalau ada apa-apa masalah, ibu bapa ni boleh hubungi pihak sekolah untuk tahu lebih lanjut lah tentang masalah anak mereka dekat sekolah kan. Okay, contohnya kalau ponteng sekolah, kalau anak tu tak nak pergi sekolah, okay, ibu bapa bila contoh anak tu tak nak bagi tahu kenapa tak nak pergi sekolah, ibu bapa boleh hubungi pihak sekolah, tanya kenapa, ada masalah ke anak mereka ni dengan kawan-kawan ke, dengan guru ke. Okey, seterusnya periksa beg sekolah sama ada tu sebagai bukti anak-anak ni hadir ke sekolah ataupun tidak. Okey, ibu bapa ni boleh juga cek beg sekolah kan. Mana tahu dalam beg sekolah tu sepatutnya ada buku-buku, ada barang-barang peralatan pergi sekolah, tapi tiba-tiba cek tengok ada baju jalan-jalan lah, ada barang-barang yang tak sepatutnya bawa pergi sekolah, ada handphone ke. Contohlah macam anak tu dia nak ponteng kan, tapi dia bawa beg sekolah, kita ingat dalam tu ada buku-buku semua, tapi rupanya dalam tu ada baju dia nak tukar nanti waktu dia nak ponteng tu. Sebab itulah ibu bapa boleh cek beg sekolah tu daripada awal lagi sebelum anak tu keluar rumah. Seterusnya, ibu bapa tidak seharusnya terlalu mempercayai anak-anak mereka kerana sikap terlalu memanjakan anak sudah tentunya bakal memakan diri sendiri. Okey, maksudnya kat sini tak boleh percaya 100%, kena ada soal selidik dahulu terhadap anak-anak tu. Okey, lagi satu, tak boleh memanjakan anak. Contohlah anak tu mengada-ngada tak nak pergi sekolah, mengada-ngada dengan kita nampak dia tu macam sesuatu, kenapa tak nak pergi sekolah. Kita tanya dulu dia, kalau betul-betul dia tu ada masalah dekat sekolah, kita boleh hubungi pihak sekolah. Tapi kalau dia macam malas lah, ngantuk lah, penat lah, nak duduk rumah lah, macam mengada-ngada, kita pun kalau kita manjakan macam okey tak apa, sehari, lama-lama anak tu akan jadi macam tak apa, parents aku bagi je tak pergi sekolah, macam tu. Jadi benda tu, perkara yang dibiasakan tu akan memakan diri ibu bapa sendiri.
Terusnya, peranan sekolah. Peranan sekolah ni terbagi kepada 3. Yang pertama, menyediakan suasana persekolahan serta tidak menekan pelajar untuk menarik minat pelajar agar terus menghadiri kelas. Okey, sekolah ni juga mainkan peranan dalam mewujudkan suasana sekolah yang menarik. Contohnya, kawasan persekitaran sekolah tu yang menarik perhatian. Contohnya macam ada taman-taman, ada kolam yang membuatkan pelajar tu rasa seronok nak pergi sekolah. Contohlah kalau sekolah tu macam suram, guru-gurunya pun kurang bersemangat, warga-warga sekolah tu kurang bersemangat. Jadi sudah tentu benda tu akan memberi efek kepada budak-budak kan. Contoh kalau sekolah tu suasana ni meriah, ceria, jadi benda tu, perkara tu akan meningkatkan lagi semangat anak-anak untuk datang ke sekolah. Yang kedua, guru perlu mengubah cara mendidik ataupun menambah sedikit hiburan supaya pelajar tidak berasa bosan dan mereka dapat menikmati keseronokan dalam pelajaran. Okey, peranan guru juga penting kat sini dalam kaedah pengajaran mereka. Okay, guru mestilah memastikan kaedah pengajaran mereka tu seronok. Contohnya, guru boleh menggunakan bahan bantu mengajar yang menarik perhatian murid-murid supaya murid-murid dalam kelas tu diorang tak rasa bosan, diorang tak rasa pesih je dengar penerangan guru tu kan. Nanti guru boleh gunakan bahan alat-alat, contohnya macam tunjukkan video, taklah bosan sangat kan guna buku teks je. Tunjukkan video melalui YouTube yang mengandungi animasi-animasi kartun. Ni budak kan akan rasa seronok nak belajar kan. Dalam masa yang sama diorang akan rasa macam belajar sambil bermain. Sebab contohlah kalau budak-budak kan suka kartun-kartun, contohnya macam Upin ke Omah Hana kan. Jadi bila kita buka media macam tu, jadi mereka akan rasa seronok lah untuk belajar. Okey, yang ketiga, guru perlu melayan pelajarnya dengan ramah, penuh kasih sayang, ada perasaan empati dalam diri terhadap masalah yang dihadapi oleh pelajar. Okey, guru ni juga guru-guru ni ibu bapa kedua kepada anak-anak tu. Kalau kat rumah ibu bapa, kalau kat sekolah gurulah. Jadi guru sepatutnya memainkan peranan yang sama juga macam ibu bapa, seperti melayan anak-anak tu dengan baik, memberi kasih sayang, ada perasaan empati. Lagi satu, kena prihatin terhadap masalah pelajar tu. Contoh, budak tu kerap tak datang sekolah. Okay. Jadi guru kelas tu mestilah ambil tahu kan kenapa murid tu tak datang sekolah. Boleh pergi ke rumah murid tersebut untuk tanya kenapa tak datang sekolah, ada masalah apa. Itulah tugas guru di sekolah. Dan selain itu ialah peranan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Okay, yang pertama, jika ada pelajar yang mempunyai masalah, pihak sekolah perlu memberi kaunseling kepada pelajar, bukannya merawatan mereka. Okey, di sini tapi zaman sekarang kan tak boleh kan rawatan pelajar suka hati. Jadinya jika pelajar tu ada masalah, perlulah dibawa ke bilik kaunseling dulu untuk dapatkan bimbingan, untuk mendalami masalah murid tersebut dengan lebih dekat. Bukannya terus budak tu buat masalah, terus dia hukum dia tanpa soal selidik, tanpa tanya budak tu. Jadi budak tu akan jadi lama-lama macam kesian lah. Sebab kadang-kadang kita tahu orang tu buat masalah, mungkin sebab dia tu sedang mengalami tekanan ke, ataupun budak kan. Sebab tu kita kena tanya dia, kita kena mendalami dia, kenapa dengan dia, kenapa dia buat macam tu, kenapa dia buat macam ni. Kadang-kadang orang ni dia tak nak pun buat perkara tak baik, perkara tak elok, tapi kadang-kadang keadaan tu yang memaksa dia untuk melakukan perkara sebegitu. Okay. Jadi di situ kita kena bagi dia bimbingan, bagi dia kaunseling, tanya dia kenapa, dekati dia untuk kita tahu punca masalah dia. Okay, contohnya pelajar tu pontan kan, selalu pontan. Okay, guru kaunseling boleh perlu tanya dia, dia ada masalah apa, kenapa dia tak nak datang sekolah.
Kalau dia kata tak suka, kenapa dia tak suka datang sekolah? Okay, daripada situ bila dah tahu punca masalah tu, mestilah ada jalan penyelesaiannya kan. Okay, bila dah ada jalan penyelesaiannya, insyaAllah murid tu bila dah masalah dia dah selesai, dia akan kembali ke sekolah seperti biasa. Okey, seterusnya, jika pelajar dapat dikaunselingkan, pihak sekolah dapat tahu sebabnya dan dapat memberi nasihat yang sewajarnya. Yang macam saya cakap tadi tu, bila dah tahu masalah budak tersebut, jadi tahulah jalan penyelesaiannya. Jadi masalah-masalah tu dapat dibendung, masalah ponteng tu dapat dibendung sebabnya dah tahu punca dan dah tahu cara penyelesaiannya. Peranan yang terakhir ialah peranan sikap masyarakat. Yang pertama, masyarakat sekeliling mendukung konsep ummah atau kekitaan dalam menangani gejala ponteng sekolah. Okey, contohnya masyarakat sekeliling kawasan rumah ataupun kawasan yang berdekatan lah dengan kawasan perumahan kan. Contoh, kita bagi situasi anak jiran dia, keluarga ahli, ternampak anak jiran diorang ni ponteng sekolah dekat shopping kompleks. Okey, jadi kat situ dia kenal dia kenal murid tu anak jiran dia. Jadi dia perlulah bagi tahu ibu bapa dia macam anak kau ni ada dekat shopping kompleks waktu sekolah, pakai baju sekolah ke sekian-sekian, bagi maklumat yang detail lah kan, supaya ibu bapa dia boleh ambil tindakan yang sewajarnya lah. Bukannya macam dah kenal lepas tu biarkan macam buat tak tahu je. Sebabnya kita kan jiran kan, mestilah tolong sesama kita. Okay, seterusnya, setiap masyarakat perlu menanamkan sikap mudah tegur menegur, nasihat menasihati apabila berlaku sesuatu kepincangan dalam masyarakat. Okay, contohnya, kalau dalam situasi tadi tu, keluarga ahli tu boleh juga menegur budak tu, tegur dia macam kenapa tak pergi sekolah, kenapa kan, macam tu. Jadi macam tak adalah biarkan macam tu je, macam seolah-olah kita ni tak kenal dia, seolah-olah kita ni tak ambil tahu pun pasal dia. Okay, kan ada Nabi ajar cara-cara kita nak mengubah seseorang tu, antaranya ialah melalui perbuatan ataupun melalui perkataan, itulah menasihati, tegur menegur, ataupun yang paling terakhir ialah dengan melalui berdoa. Seterusnya ialah penutup. Pelajar dan remaja adalah kumpulan masyarakat yang bakal mencorakkan masa depan negara. Mereka adalah aset kekayaan semula jadi yang bakal memegang peran yang penting dalam politik, ekonomi dan kemasyarakatan di negara ini. Namun demikian, masalah disiplin di kalangan remaja adalah salah satu daripada ancaman kepada sumber tenaga manusia yang akan merugikan negara dalam jangka masa panjang. Oleh itu, segala masalah sosial yang dihadapi oleh para remaja harus dibendung dan diatasi supaya ia tidak terus mewujudkan ancaman besar terhadap aset utama yang merupakan sumber modal insan yang selaras dengan falsafah pendidikan negara, iaitu yang akan memastikan kelangsungan kemajuan dan keharmonian negara. Okay, di sini jelaslah bahawa masalah-masalah keruntuhan akhlak seperti ponteng ini haruslah diatasi, kerana ponteng ni dia akan dimulai daripada sekolah. Jadi bila murid tu selalu ponteng, bila dia dah ponteng, dia dah ada masalah akhlak, tak mustahil dia akan terjerumus ke masalah-masalah yang lain. Okay, daripada situ akan menjadikan remaja-remaja sekarang ni akhlaknya kurang, lagi suka buat perkara-perkara yang tak berfaedah. Okay, jadi kalau remaja-remaja zaman sekarang ni yang sepatutnya menjadi pelapis kepada negara kita, bila diorang dah terjebak dalam perkara-perkara yang tak berfaedah macam tu, siapa lagi yang akan memimpin negara kita pada masa akan datang kan? Okey, jadi dari situlah kita ni semua pihak haruslah mainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah keruntuhan akhlak ni untuk menjamin keharmonian negara dan juga untuk kelangsungan kemajuan negara pada masa akan datang. Okay, sekian daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.